Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur bin Ibrahim, pengerusi Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Taman Maluri, yang dikasihi lagi diraikan pada malam ini Al-Fadil Datuk Ustaz Ismail Kamus, para imam, Bilal, pelajar-pelajar daripada Institut Profesional Baitul Mal, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita bersama-sama dapat hadir pada malam ini untuk bersama-sama dengan Datuk Ismail Kamus dalam sama-sama kita untuk menimba ilmu pengetahuan yang berkaitan tajuk khas pada malam ini, Isra' wal Mi'raj, ibrah ataupun rahsia di sebalik peristiwa Isra' Mi'raj tersebut. Jadi kami juga seluruh jawatankuasa masjid dan seluruh jemaah daripada Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk kerana dapat hadir bersama dengan kita, walaupun kita tengok Datuk ada masalah dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan satu juga makluman kepada para jemaah sekalian, saya mohon kerjasama kepada semua supaya pada malam ini tidak ada yang nak minta daripada Datuk Haji Ismail Kamus untuk minta air penawar dan sebagainya. Kalau berhajat sedemikian, terus kepada Darussalam, terus yang berhajat itu terus pergi kepada Darussalam. Jadi insya-Allah pada malam ini sama-sama kita berkongsi ilmu daripada Datuk Haji Ismail Kamus. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berusaha saudara pengurusi majlis, Tuan Nazir, pengurusi Masjid Asy-Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan bersama-sama berkongsi ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum bahawa Isra' Mi'raj ini setiap tahun menjelang bulan Rejab kita pun akan berceramah mengenai Isra' dan Mi'raj. Kita faham sangat dah maksud Isra' Mi'raj itu, dan tuan-tuan pun banyak kali dah dengar apa benda Isra' Mi'raj itu. Tahu bahawa Isra' Mi'raj ini, Isra' maksudnya diberjalankan di waktu malam, Mi'raj diangkat naik ke langit. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan mukjizat yang terhebat selain dari mukjizat Al-Quran. Al-Quran mukjizat selama-lamanya. Mukjizat Isra' Mi'raj ini kita dapat lihat hari yang dilakukan Isra' Mi'raj saja yang orang dapat melihat kelebihan-kelebihan itu. Tapi kita sekarang ni tidak dapat melihat kerana Isra' Mi'raj itu merupakan, dia panggil mukjizat yang hanya didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat dia dari langit bawah, dari bawah naik ke langit atas. Dan kita pahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Isra' Mi'raj itu pada sepupunya Ummu Hani, dan dilihat oleh bangsa Quraisy merupakan satu mukjizat yang dianggap pembohong. Nabi pendusta, dia pelik. Nabi dia kata hari yang sama pergi, hari sama yang balik.
pergi Isra ke Baitul Maqdis, naik ke langit, dan itu merupakan satu mukjizat Nabi SAW yang kita wajib mengetahuinya. Tapi saya tak nak cerita Isra Mi'raj dah. Sudah banyak kali tuan-tuan dengar Isra Mi'raj ni. Jadi pada malam ni kita ceritakan mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Itu dua saja yang kita baca tiap-tiap hari 17 kali. Ataupun kalau sembahyang sunat campur 17, sembahyang sunat 17 di 34 kali kita baca dan tak jemu-jemu. Itu merupakan mukjizat Al-Quran. Kita baca dia takkan jemu-jemu. Hari-hari baca, hari-hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Kami sembah makna beribadat. Kita beribadat. Beribadat apa dia? Dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib dan yang sunat, meninggalkan larangan yang haram dan yang makruh. Dua saja. Tapi Tuhan amat sayang kepada kita. Dia perintah dua saja, yang wajib dan yang sunat. Dan yang dilarang haram dan makruh. Wajib itu kita pastikan, kita perhatikan yang wajib ini hari-hari sikit aja. Sembahyang 5 waktu, baca Quran, zikir dan sedekah harian. Setahun sekali puasa, seumur hidup sekali haji, zakat sebulan setahun sekali. Itu aja. Itu Tuhan perintahkan yang wajib kita, yang diwajibkan kepada kita, dan yang sunat, dan itu saja yang membolehkan kita masuk syurga. Itu saja. Senang aja. Yang wajib dan yang sunat. 4 perkara yang harian. Yang pertama, sembahyang 5 waktu. Yang wajib. Yang sunat, sembahyang rawatib. Yang sunat lagi, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang sunat rawatib harian. Kita laksanakan hari-harian, menyebabkan kita boleh masuk syurga. Kemudian yang haram dan yang makruh. Yang makruh yang kita sebut dibuat tak berdosa, ditinggalkan tak apa pahala. Kita sebut kalau dibuat, betapakah ruginya kalau kita laksanakan, kerana ia dilarang, tidak kuat, tidak muktamad kuatnya. Itu dia. Kemudian kita harian kita buat sembahyang 5 waktu, sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib ini walaupun sunat, pahalanya banyak. Umpamanya rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar lebih baik di dunia dan isi kandungannya. Barang siapa sembahyang sunat rawatib lepas maghrib, diampunkan dosanya 20 tahun. Jadi kita sembahyang sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Pahalanya seperti sembahyang malam Lailatul Qadar, seperti, tak sama. Tapi Tuhan bagi pahala banyak. Tuhan sayangkan kepada kita. Sebabnya kita buat sembahyang seorang 1 pahala, 2 orang dapat 27 pahala. Mengapa Tuhan tak bagi 2-2? Menunjukkan Tuhan nak bagi kita, timbangan kita berat. Fa amma man taqaddar mawazinu fa fi insyitradiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan hidup sempurna di akhirat besok.
Jadi pahala kita banyak pasal dia sembahyang sikit, pahala banyak. Seorang sembahyang bujang satu pahala. 2 orang kalau dah kahwin 70, kalau kahwin 2 140. Gitu. Gitu. Sembahyang gosok gigi, barang siapa yang gosok gigi sembahyang sunat pahalanya 70. Sembahyang tak gosok gigi pahalanya 1 saja. Itu kelebihan dia. Dan banyak lagi pahala-pahala yang lain, seperti pahala kalau sekiranya kita buat haji, sekiranya mabrur, maka pahalanya syurga. Barang siapa buat haji tidak melakukan perbuatan keji, maka balik seperti anak baru lahir, kan pahala banyak. Jadi kita, dosa kita yang ada dihapuskan dengan mengerjakan haji. Dosa yang ada kita minta ampun. Barang siapa berdosa minta ampun, astagfirullahalazim 3 kali saja, Allah ampunkan dosanya, walaupun dosa sebanyak buih laut. Istighfar 3 kali saja. Kita kena istighfar 100 kali sehari. Nabi SAW istighfar 100 kali. Nabi tak ada dosa tak ada. Kita dosa banyak. Dosa kita ni, kita minta ampun kepada Allah SWT. Allah ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih laut. Banyak mana pun dosa kita, Allah ampunkan dosa kita itu. Itu sebabnya Sayyidina Umar berkata, Allah sembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu dosa. Jangan buat dosa walau kecil sekalipun, dibimbangkan Allah akan murka kepada kita. Satu dosa kecil pun. Itu sebabnya kalau sebuah kisah cerita dulu, zaman dulu, orang takut sangat dosa. Dia berjalan-jalan di tepi sungai, tiba-tiba dia tengah lapar sangat perut dia, mengalirlah buah itu di sungai itu. Dia ambilnya buah itu, dimakannya sedikit. Bila dia makan, teringat dia, ni buah siapa yang saya makan ni. Dia teringat takut dosa, dia pun mengulu tengok buah siapa yang jatuh di tepi sungai itu. Dia pun jumpalah tuan punya pokok tepi sungai itu. Tuan, saya dah termakan buah yang jatuh di sungai. Mungkin tuan punya. Dia kata, saya tidak halalkan, melainkan tuan kerja saya 7 tahun. Sebiji apple, sebiji buah, minta ampun tak halal, melainkan dia minta kerja dengan dia 7 tahun. Dia kerja, dia takut dosa, takut sangat dosa. Kerjalah 7 tahun. Dah habis 7 tahun, tuan dah cukup tahun dah habis dah 7 tahun. Jadi saya boleh minta maaf dah. Saya tak halalkan juga, melainkan awak kahwin dengan anak saya. Anak saya buta, tak ada tangan, tak ada kaki. Dia mau tak mau kahwin jugalah. Tengok anaknya ada mata, ada kaki, ada tangan. Dia terperanjat. Dia kata, tuan kata mata tuan tak ada, anak tuan tak ada mata, tapi ada mata, ada tangan, ada kaki. Maksudnya anak saya tidak pernah makan yang haram, tidak pernah menengok yang haram, tidak melihat yang halal, yang haram, tidak mencuri dan sebagainya. Itu dia baru kahwin barulah dia halalkan. Itu kan takutnya dosa itu. Itu cerita mengenai seorang yang takutkan dosa yang kecil itu, walaupun sebenarnya orang itu tidak berdosa. Dia makan buah apple itu, buah yang jatuh itu bukan dia punya pun. Dia tak tahu siapa yang punya. Dia punya. Itu dia. Itu sebabnya Syarma kata Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu dosa. Jangan buat dosa walau kecil sekalipun,
dibimbangkan Allah Ta'ala murka kepada kita, bimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, mungkin Allah Ta'ala redha kepada kita. Buat kecil sekalipun, sikit dia tak apa, sikit saja pun tak apa. Mudah-mudahan Allah redakan kepada kita. Kita sembahyang sunat witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Kita buat satu pun jadilah. Buat satu pun jadi. Derma pun tak payah RM10, RM1 pun jadilah. Mudah-mudahan Allah redakan kepada kita. Kerana dosa ini kalau kita lakukan memang bimbang Allah Ta'ala murka kepada kita, tapi kita minta ampun, Allah redakan kepada kita. Itu yang kedua, Allah redakan kepada kita kalau buat ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, mudah-mudahan Allah redakan kepada kita. Buatlah ibadat. Ibadat ini sebenarnya kita kalau memerhatikan umur kita dengan ibadat kita tak setimpal sebenarnya. Umur kita banyak mana, ibadat kita banyak mana. Ibadat kita sikit sangat, berbeza dengan ibadat kita. Umur kita, umur umat Muhammad ni pendek sangat. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Itu je yang banyak. Yang 80, 90 sedikit sangat. Itu sebabnya kita diberi umur banyak. Itu pasal apa? Umat zaman dahulu umur panjang-panjang, tapi dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita umur pendek-pendek ini supaya kita sedar umur kita tak lama sangat. Umur zaman dahulu 1000 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Umat zaman sekarang ni pendek-pendek. Kalau sekiranya umur kita panjang-panjang, dibimbangkan banyak dosa lagi kita buat. Jadi Allah Ta'ala pendekkan umat-umat Muhammad. Dia minta kepada Allah Ta'ala 3. Yang pertama, umur umat aku jangan panjang sangat. Yang kedua, jangan kaya sangat. Yang ketiga, kalau sekiranya banyak dosa pun jangan turunkan bala bencana sekejap. Jangan. Tu umur kita, nasib baik umur kita 60 tahun, 70 tahun. Kalau umur panjang-panjang 100 tahun, 1000 tahun, kerajaan pening nak bayar pencen banyak sangat. Bukan anak cucu, bukan kerajaan pening, anak cucu kita pun pening. Tengok datuk dia tak mati-mati, tengok datuk tak mati-mati orang tua ni. Itu dia. Jadi tu Allah Ta'ala sembunyikan umur kita tu. Pasal apa? Supaya kita sentiasa beribadat dan minta ampun kalau sekiranya kita berdosa. Minta ampun supaya umur kita itu jangan panjang sangat. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang keempat, disembunyikan malam Lailatul Qadar. Kita tak lama bulan puasa, kita tunggu Lailatul Qadar. Bilakah masanya Lailatul Qadar akan timbul? Kita beramal 1 hari dapat pahala 1000 bulan. Kan banyak pahala tu. Kemudian kita lihat bahawa Nabi SAW minta 3 perkara tadi. Yang pertama, jangan kaya sangat. Jadi Qarun kalau kaya sangat, dia dah menyombong. Dia lupakan Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki yang banyak itu. Yang kedua, jangan panjang umur. Yang ketiga, kalau jahat bagaimanapun umatku, jangan turunkan kepala cepat-cepat. Itu dia 3 minta Allah Ta'ala. Kemudian kita perhatikan pula bahawa di dunia ini
kita sentiasa beribadat dan kita ingat bahawa 4 soalan akan ditimbulkan di pada mahsyar besok. Yang pertama, dia tanya jasad kita buat apa. Yang kedua, ilmu kita buat apa. Yang ketiga, harta kita buat apa. Harta kita itu akan disoal. Soal harta kita itu buat kita umat Islam ni akan ada memiliki harta. Disoal harta kita datang dari mana, ke mana kita belanjakan. Kalau harta halal dia belanja kita buat yang haram, hukumnya masuk neraka. Harta yang haram dia belanja kita buat halal, masuk neraka juga. Harta yang haram dia belanja kita buat haram, masuk neraka juga. Yang keempat, harta yang halal dia belanja kita buat halal, yang halal disoal juga. Dia bayar zakat atau tidak, ada soalannya. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ibadat. Dan jadi kita sentiasa cari keridaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup senang di dunia dan akhirat pun senang. Di dunia kita kalau ada masalah, ada dosa yang kita buat, jangan lambat-lambat bertaubat. Cepat-cepat segerakan taubat. Kalau lambat bertaubat, 2 dosa pula. Dosa pertama, melambatkan taubat itu dosa satu tambah dosa. Yang kedua, berdosa itu dah dosa dah. Kita minta lambatkan taubat, dosa yang lain pula. Jadi begitu. Tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami pertolongan. Dan yang ibadat yang lagi satu, tinggalkan yang haram pun ibadat juga. Tinggalkan yang makruh pun haram juga. Ibadat juga. Jadi kita buat ibadat yang wajib kita buat, yang sunat kita buat. Yang haram kita tinggalkan, yang makruh pun tinggalkan. Makruh contohnya merokok. Merokok ini 2 pendapat ulama. Ulama yang merokok mengatakan tidak haram. Ulama merokok mengatakan, ulama yang tidak merokok mengatakan haram. Ulama merokok mengatakan makruh. Ulama yang merokok. Jadi kita orang awam nak pakai mana? Yang ambil makruh ke, ambil yang haram ke? Itu fikir kita sendiri. Kalau orang merokok ni di segi strateginya, kita merokok ini ada 3 kelebihannya. Yang pertama, tidak beruban. Yang kedua, tidak pencuri tak masuk rumah dia. Yang ketiga, anjing tak rapat dengan dia. Pasal apa? Tak beruban, tak sempat beruban, cepat mati. Begitu. Itu orang merokok. Yang kedua, perompak tak naik rumah dia. Pasal dia batuk tengah malam. Perompak naik rumah dia, Allah, tak tidur lagi orang tua ni. Yang ketiga, anjing tak rapat. Kalau panjang umurnya, pakai tongkat. Anjing rapat, gelibas dengan tongkat. 3 kelebihan orang merokok. Jadi kalau kita dengar ceramah Ustaz Samad dari Indonesia itu, dia kata satu ketika Pak Kiai ini tanam ubi, keladi dalam macam tanaman ditanam, termasuk tanam tembakau. Satu malam babi masuk, dia makan semua tumbuh-tumbuhan yang tanam oleh Pak Kiai itu, melainkan pokok tembakau, daun tembakau dia tak makan. Rupanya ulama babi pun kata haram merokok. Babi pun tak makan. Dia tak makan apa namanya tembakau itu. Itu kelebihan dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu dia. Kita ambil balik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami pertolongan. Sembah ini maksudnya melaksanakan perintah.
melaksanakan perintah, yang diperintah pun buat, yang larang berhenti. Kalau dengar khutbah hari Jumaat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala larangan hendaklah ditinggalkan. Yang diperintah kita laksanakan. Jadi kita laksanakan perintah, kita termasuk juga berfikir juga itu ibadat. Berfikir itu ada beberapa perkara. Yang pertama, memikirkan kejadian Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ciptakan macam-macam supaya bertambah kuat iman kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahawa wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tak mikirkan? Tengok diri kita, tengok mata kita berkelip-kelip, bateri mana dia pakai? Hidung kita, hidung lubang ke bawah. Mengapa ke bawah? Nasib baik luang hidung ke bawah. Kalau ke atas, hujan payah kita. Kalau tengok mengapa beruban, ada lama-lama uban, ada tak rambut dalam kepala kita, ada tak? Boleh lihat bagaimana tumbuh rambut tu, telinga dan sebagainya. Kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau direnungkan ciptaan Allah SWT dalam badan manusia ini, bagaimana ia menghadamkan makanan dan sebagainya, satu ketela lembu pun tak cukup kitab nak menulis kelebihan ciptaan Allah SWT itu. Kemudian kita lihat alam ini pula. Bila alam, matahari jauh bukan main daripada kita, 93 juta batu, 93 juta batu jauh dari kita, panas bukan main. Sekiranya matahari itu ke depan sedikit je pun, kita dah panas sangat-sangat. Ke atas sikit pun sejuk pula. Itu ciptaan Ta'ala. Ciptaan Ta'ala ni cukup sempurna. Mataharinya, bulannya, bintangnya dan sebagainya. Bintang, bilion-bilion bintang tak sama dengan satu bulan, tak sama dengan satu matahari. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat alam ini pula. Kita lihat bagaimanakah penyu itu bertelur. Penyu bertelur around dunia. Kemudian balik dia sampailah ke Terengganu. Dia tak pakai Wis. Tak pakai, dia sampai Terengganu juga dia. Anak dia bila menetas tepi laut itu, anak dia bila menetas saja terus ke laut. Siapakah yang bawa dia ke laut tu? Dia menetas saja, dia tak tengok mana-mana, dia terus ke laut. Siapa mengajar dia? Itu ciptaan Allah SWT. Tak tengok pun signboard, tak ada signboard pun, tapi dia boleh ke laut. Itu kelebihan penyu. Tengok anak ayam, anak itik yang menetaskan anak ayam, yang minta ke emaknya ayam. Bila seminggu, 2 minggu, dia ikut emaknya itik. Siapa mengajar dia? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kita lihat dalam hutan ada terung puyuh. Terung puyuh itu dia terbuka. Bila masuk binatang, dia tutup. Jadikan makanan pokok itu. Siapa punya arahan? Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang lain-lain. Kita lihat pula buah temikai di England, di musikkan orang. Bila muzik, temikai itu besar. Muzik yang temikai yang tak kena muzik kecil, dia pun minat muzik juga. Sama je juga di India. Di India, satu ketika di ladang mereka itu dimasukkan oleh babi. Maksud babi, bermacam-macam cara dia nak menghalau babi itu. Tetapi
tak lari juga babi ni. Akhirnya dia masukkan mikrofon pembesaran suara dalam saraf ladang itu, dimasukkan lagu Michael Jackson. Masuk lagu Michael Jackson, lintang bukan lari babi tu. Babi lari dengar lagu Michael Jackson. Kita pula rapat. Gitu. Berbeza dengan kita dengan babi dia. Itu beza dia. Itu sebabnya kita merhatikan ciptaan Allah Ta'ala ni supaya bertambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hujan, panas dan sebagainya, gempa bumi dan tanda-tanda hari kiamat. Dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat akan hampir bila banyaknya gempa bumi, banyaknya bencana-bencana, banyaknya peperangan dan sebagainya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. La taqarru zaman hatta tidak berlakunya hari kiamat, sehingga banyaknya peperangan, banyaknya gempa bumi dan sebagainya, dan banyaknya peperangan. Kita sekarang ni peperangan hari-hari, di mana-mana saja ada peperangan. Kita takut satu ketika nanti datangnya kiamat, tiba-tiba tahu-tahu hari kiamat dah berlaku. Itu kita bimbang. Dan juga tanda kiamat, masa pendek sangat. Pasal apa masa rasa pendek? Pasal kita beramal kurang. Kalau kita beramal, baca Quran, dengar ceramah, sembahyang banyak-banyak, rasa lama dunia ni. Tetapi kalau kita tengok TV, tengok wayang dan sebagainya, cepat rasanya. Tengok puasa je. Puasa je pun, bila kita puasa, kita rasa lama. Tunggu pukul berapa dah jam? Pukul 5 dah. Tunggu lagi. Berapa jam? 1 minit. Seminit je bezanya. Pasal kita sedang puasa, rasa lama. Tu bezanya. Masa cepat sangat. Tu tanda hari kiamat. Masa pendek, banyak komunitas, banyak masjid, tetapi ditinggalkan orang kosong saja. Tinggal masjid banyak, tapi tak ramai orang yang sembahyang dalamnya. Tu kita takut tu. Kemudian kita perhatikan pula bahawa sungguhnya alam ini berubah macam-macam perubahan. Tanda-tanda hari kiamat, perubahan-perubahan banyak berlaku dalam alam ini. Jadi kita sekarang ni standby, menunggu saja bilakah masanya hari kiamat akan berlaku. Tunggu masa saja. Sekarang ni kita memperbanyakkan ibadat. Saya katakan tadi, yang pertama, sembahyang lima waktu dan sembahyang sunat. Lebih-lebih lagi sembahyang sunat tahajud. Jangan lupa. Pasal barang siapa sembahyang tahajud, nanti kuburnya terang-terang seperti matahari baru terbit. Barang siapa sembahyang tahajud, nanti kuburnya terang-terang seperti matahari baru terbit. Kita tahu bahawa kita masuk kubur ni seorang-seorang. Ikut 3 ikut. 2 balik, 1 tinggal. Yang balik, keluarga balik, harta pun balik. Yang tinggal amalan. Kalau amalan tak cukup, bagaimana nak kita nak kata apa? Amalan dah tak ada, nak bawa ke kubur tu. Kubur seorang-seorang, yes, sunyi, siapa pun tak menemani kita. Mula-mula kita berada di atas katil, mati, ramai saudara mara datang, kawan-kawan datang. Kemudian kita dimandikan, balik separuh. Kemudian dikapankan, balik separuh. Kemudian disemayangkan, balik separuh. Kemudian ke kubur, semua balik, tak ada yang tinggal. Ada kadang-kadang isteri sayang suami dia, tak nak balik.
Sudahlah, baliklah. Dah meninggal dah, macam mana? Tak nak balik. Tunggulah, balik juga dia akhirnya. Satu perempuan telefon saya, Ustaz, dia kata saya ada kawan, dia masa suami dia meninggal, dia bersumpah-sumpah tak nak kahwin. Tiba-tiba baru ni orang Pinang dia kahwin tak Ustaz? Saya tahu bukan kawan dia lah. Kemudian saya kata lain kali bila suami meninggal, cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Kemudian sambung, Allahumma khuluf li khairan minhu. Apa maknanya? Ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih daripadanya. Seorang suami kita juga meninggal, isteri meninggal, hari dia ke kubur, irut kubur tu. Kata orang, pakcik ni sayang isteri hari ke kubur. Yelah, masa dia kahwin, masa dia meninggal dulu, dia pesan, abang kalau saya meninggal, abang jangan kahwin-kahwin, melainkan dah tumbuh rumput barulah abang kahwin. Dia tiru hari biar tumbuh rumput cepat-cepat. Itu dia. Kalau kita mati, kita tunggu saja mati tu. Bila-bila tak tahu bila. Allah sembunyikan masa mati itu. Dan kita menunjuk kita sembahyang tahajud tadi, sekiranya kita sembahyang tahajud, kubur kita terang benderang seperti matahari baru terbit, terang benderang. Jangan tinggal sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 12 rakaat. Witir 3, jadi 15 rakaat kalau boleh. Kalau tak boleh 12, 10. Tak boleh 10, 8. 8 tak boleh 6. 6 tak boleh 4. Tak boleh 2. 2 tak boleh, tak payahlah, tidur je lah. Itu dia, kita kena beramal. Bangun malam kita kena istighfar 100 kali. Ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali kalau boleh. Hasbunallah ni'mal wakil 66 kali kalau boleh. Itu saya ulang lagi sekali. Bangun, dah main tahajud, istighfar 100 kali. Kan Nabi baca 100 kali malam istighfar. Dalam keadaan tak ada berdosa itu pun dia istighfar 100 kali. Kemudian kita sambung ya Allah ya Allah ya Allah 100 kali. Sambung la ilaha illallah 300 kali. Sambung selawat 100 kali. Barang siapa selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, nanti Nabi akan bersyafaat di padang mahsyar. Itu kita harapkan syafaat Nabi. Kita ni tak tahu dosa kita banyak mana, tak tahu kita pada mahsyar bagaimana kita, maka kita selawat banyak-banyak sikit, hari-hari selawat. Tak boleh 100 kali, 10 kali pagi jadilah, 10 kali petang jadilah. Itu selawat. Itu saya pesankan tuan-tuan, selawat ataupun selawat yang panjang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim, ataupun sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu kita punya ibadat kalau malam-malam. Kita tahulah kita ni, kita mengaku dosa kita banyak, mengaku kalah, mengaku salah, mengaku bersalah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Bila kita berdosa ini, kita mesti ada 3 syarat. Yang pertama menyesal, yang kedua bencikan perbuatan itu, yang ketiga berazam tak akan buat lagi, dan seterusnya. Kita terus beramal amal soleh, sama ada sembahyang sunat banyak-banyak ataupun kita berpuasa dan sebagainya, apa yang patut kita buat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kita perhatikan pula yang kedua, baca Quran. Quran ni kalau nak tidur
kita baca 3 surah, Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Barang siapa baca Al-Mulk, nanti kuburnya terang menerang juga, dan kurang soalan mungkar dan nakir di dalam kubur. Kita minta doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa fitnatin min azabil nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada azab kubur dan fitnah dan azab api neraka. Kerana kita takut sekiranya kita berdosa, tak minta ampun, Allah Ta'ala murka kepada kita. Kita minta ampun, Allah Ta'ala suka. Sama sukanya Allah SWT kepada hamba-Nya yang bertaubat. Sukanya Allah Ta'ala kepada bertaubat, seperti seorang Arab kehilangan unta, tiba-tiba terdapat unta di depan matanya. Bagaimana sukanya dia, itulah sukanya Allah Ta'ala kepada kita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama tadi sembahyang, yang kedua baca Quran, yang ketiga berzikir, yang keempat sedekah. Sedekah kena amalkan sedekah, kerana bersedekah itu memanjangkan umur dan mengurangkan penyakit. Itu tambah kuat ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harian. Jangan kita lupakan ibadat kita hari-hari itu. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian yang kedua, Allah perintahkan supaya melihat kekurangan diri kita sendiri, kecuaian kita, supaya kita takut kepada perintah Allah SWT. Yang kedua, melihat memenungkan syurga supaya kita kuat beramal. Tengok syurga, bagaimana kehebatan syurga, bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita sedikit tapi pahalanya berganda-ganda. Syurga yang luasnya langit dan bumi. Minta ampun kepada Allah SWT dan beribadat kepada Allah SWT banyak-banyak. Kita jangan lepaskan peluang, pasal tak tahu bila kita akan dipanggil Allah Ta'ala, akan kembali ke rahmatullah. Tak tahu bila kita akan mati, tak tahu bila. Besok, lusa, muda pun mati, tua pun mati. Kadang-kadang yang sakit itu yang kita katakan mati, tak mati-mati, yang ziarah dia pula mati. Tu takut tu. Kita tengok pak saudara kita, Pak Ngah nak makan, tak nak makan, nak minum, tak nak minum. Aku makan pun tak boleh, minum tak boleh, tidur pun tak boleh. Jadi kita kata nak mati orang tua ni, tiba-tiba kita pula yang mati. Tu takut. Kita ziarah dia, kita yang mati, dia tak mati. Itu dia. Itu tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian kita perhatikan pula bahawa neraka Allah Ta'ala bagaimana, supaya kita takut nak buat dosa. Tadi kita tengok syurga, supaya kita rajin beribadat. Dalam syurga besok akan ada isteri kita berapa orang dalam syurga? 70 orang, 72 orang. 2 daripada bidadari, 70 daripada golongan manusia yang beramal, tapi suami tak ada, dia akan kahwin dengan kita. 2 orang dari bidadari, 2 je, tak banyak. Tapi 2 pun jangan tuan-tuan fikirkan dalam sembahyang pula 2 tu. 2 sikit sangat ni. Perhatikan bahawa syurga itu bagaimana supaya kita kuat ibadat. Perhatikan neraka supaya kita takutkan buat maksiat. Buat maksiat ni kadang-kadang Allah Ta'ala murka kepada kita. Satu orang jumpa saya, dia bercerita, dia Ustaz, dia kata saya mati tak apalah Ustaz. Saya kata pasal apa ni? Pasal zakar saya panas sangat. Zakar dia panas.
Mengapa saya melewat isteri saya? Itu Tuhan turunkan balik terus. Itu jangan buat maksiat. Sama juga seorang di Johor bulan hari raya, dia minum arak, minum. Kemudian dia isap okok, memarak api dalam perut dia, masuk api dalam perut dia, mati dia, tak sempat nak berubat, sempat nak taubat dah. Sama juga seorang dengan antaranya, dia duduk sebelah masjid. Mengapa pakcik tak pergi masjid? Dia kata apa? Aku tak nampak petangga masjid tu. Allah Ta'ala turunkan bala, turunkan kelopak mata ni, kulit, sampai buta mata dia, sampai dia mati dalam keadaan demikian. Jangan buat maksiat. Sama juga seorang yang orang ajak dia semayang, dia kata selagi tak turun api dari langit, aku takkan semayang. Tiba-tiba api turun dari langit, diburunya dia tentang pokang, dia lari. Dia kata Allah, bila sebut Allah, api pun lari, dia pun semayang. Kemudian lepas daripada itu. Sama juga seorang di Kuala Lumpur ni, dia tidur tak bangun-bangun berminggu-minggu. Mengapa? Pasal dia tak pernah laksanakan semayang. Allah Ta'ala sayangkan kepadanya, turunkan bala supaya dia sedar, dan dia pun sedar balik, dan dia pun semayang. Itu di Kuala Lumpur ni, bukan tempat lain. Itu sebabnya kita jangan laksanakan perbuatan yang demikian, dibimbangkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Turunkan bala. Kalau Tuhan turunkan bala, kalau mati susah, kalau hidup tak apa, sempatlah bertaubat. Itu dia. Kemudian kalau kita beribadat, ibadat kita tu kadang-kadang boleh jadi doa. Kita berdoa, Allah makbulkan doa kita. Kita nak tahu doa kita makbul tak makbul, kita baca innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Subhanallahul azim. Kita, ya Allah, bangunkan aku pukul 5 pagi. Besok tepat pukul 5 kita akan bangun. Doa dimakbulkan Allah Ta'ala. Tengok makbul tak makbul doa kita. Kita baca ayat ni, kita minta Allah Ta'ala bangun kita pukul 5. Besok pukul 5 pagi kita akan sedar, terbangun daripada kubur, daripada tidur. InsyaAllah kita baca doa ni, ayat ni, ya. InsyaAllah akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Tahu tak tahu, kita baca dan kita doa, InsyaAllah Allah makbulkan. Tu nak tidur, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 21 kali nak tidur, supaya kita aman daripada segala gangguan di waktu malam itu, insya-Allah. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Setakat ini saja pada malam ini, insya-Allah kita sambung lagi pada jam akan datang. Aku lu qauli hadza sallallahu azim. Kemudian bersama-sama saya tadi ada bawa kismis, minda untuk budak-budak, anak-anak kita, dan buku Yasin. Yasin ni tak sama dengan Yasin lain, dia ada wirid yang patut kita amalkan, wirid yang dan bacaan Yasin dan doanya ada maksud sekali. Dan yang ketiga, buku solat biar sempurna. Ini buku ni baru dicetak selepas diadakan kursus semayang. Kemudian kita adakan, kita bukukan buku ini supaya jadi bacaan untuk orang ramai. Tak mahal, sikit, murah saja. Sekiranya tuan-tuan tak bawa duit, tapi nak beli, boleh berhutang, dengan kawan-kawan sendiri. Itu kelebihan, ya. Aku lu qauli hadza sallallahu azim
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nun alaina bi sata'il ma'rifah wa hab lana tasihhal muamalah fima bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa sanazan nabi wa nun alaina bi kulli ma yuqribuna ilaika matruna bi afiat darain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaan atas ucapan kepada Ustaz Ismail Pamus di atas